Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama saya dalam video kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. Alhamdulillah bersama-sama kita membincangkan isu-isu perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qira'at. Dan dalam video kali ini saya ingin membawakan satu isu yang mungkin segelintir orang bersetuju dan segelintir pihak tidak bersetuju. Di mana apabila beberapa pelajar-pelajar saya, apabila saya mengajar mereka membaca Al-Quran, ada sebahagian pelajar saya yang bertanya, apabila mereka mendapat iklan, poster seperti mana yang tertera di slide sekarang ni, mereka bertanya, Ustaz, boleh ke kalau nak baca Sadaqallahul Azim selepas tamat membaca Al-Quran, yang mana telah kita amalkan. Perkara ini telah kita amalkan daripada dulu lagi sampailah sekarang. Apabila kita selesai baca Quran, maka kita akan membaca Sadaqallahul Azim. Boleh tengok dalam rancangan TV, boleh tengok di radio, boleh tengok ketika kita bertadarus bersama-sama di masjid. Memang kita akan membaca Sadaqallahul Azim. Jadi isunya di sini, ada sebahagian pihak yang menyatakan bid'ah ataupun tidak boleh membaca Sadaqallahul Azim. Jangan membaca Sadaqallahul Azim. Seperti mana yang kita bacakan, kita dapat lihat di slide ini. Saya bacakan. Poster yang pertama ditulis, sunnah yang benar setelah membaca Al-Quran. Ini pelajar saya bagilah kepada saya, tanya kepada saya. Disebut di sini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, sunnah orang-orang yang lalai, sunnah yang orang-orang lalai darinya setelah membaca Quran. Iaitu dia kata apa? Jangan mengucapkan Sadaqallahul Azim. Maknanya dia tidak mensarankan, tidak mencadangkan kepada kita untuk membaca Sadaqallahul Azim. Tetapi dia kata ubahlah perkataan tersebut kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bermaksud, yang mana-mana kat sini adalah tasbih. Tasbih. Jadi kenapa? Sebab ini disebutkan, dia kata disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Yang mana Nabi membaca, Nabi ketika tamat membaca Al-Quran, Nabi membaca tasbih ini. Kemudian kita lihat pada posting yang kedua. Tadi adalah satu poster. Kemudian yang ini adalah posting di Facebook. Posting di Facebook. Ada yang bertanya kepada saya, dia kata di sini, lafaz Sadaqallahul Azim setiap kali setelah membaca Al-Quran, yang selalu baca sejak sekolah rendah itu sebenarnya tidak wujud, dia kata. Tak ada. Tak wujud dalam pendalilan hadis dan tidak diketahui sumbernya. Yang sahihnya, jadi dia kata yang betul, yang sahih berdasarkan dalil hadis. Jadi dia kata ada hadis lah. Nabi SAW membaca tasbih kafarah seperti di dalam banner di bawah. Maknanya ada gambarlah kat bawah tu, tapi saya ambil hanya posting dia sahaja. Setiap kali selesai membaca Al-Quran. Justeru kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Setiap kali selesai membaca Al-Quran, bertalaqi, tadarus dan lain-lain, maka ucaplah ucapan tasbih kerana menepati sunnah yang sahih. Kenapa perlu membaca tasbih kafarah, dia kata? Tasbih kafarah seperti banner di bawah adalah lafaz mensucikan Allah dan lafaz keampunan. Sekiranya bacaan kita itu ada kesilapan, kesalahan yang kita tidak perasan, tidak sengaja, atau kesukaran membaca yang menyebabkan kesalahan. Jadi kat sini dia sarankan ada dua kat sini, satu posting, satu lagi poster. Posting di Facebook, satu lagi. Maka kat sini dia kata tidak wujud, tidak ada dalil, tidak diketahui sumbernya. Yang sebelah pula, dalam poster pula menyatakan jangan mengucapkan. Jadi apa sebenarnya? Boleh ke kalau kita nak baca Sadaqallahul Azim? Adakah bersalahan? Adakah selama ni perbuatan kita daripada kecil, perbuatan rakan-rakan kita, amalan yang kita lakukan selama ini, Sadaqallahul Azim, bagaimana dia punya hukum dia? Boleh ke tidak boleh kita membaca Sadaqallahul Azim? Jadi kita lihat fatwa-fatwa yang ada. Okay, yang pertamanya, saya bawakan fatwa ataupun daripada jawapan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Saya tak jawab sendirilah. Saya hanya menukilkan sahaja, menakwalkan sahaja daripada pejabat mufti wilayah persekutuan.
Al-Kafi li Al-Fatawi. Soalan yang ke-150. Jadi dijawab apakah boleh kita membaca Sadaqallahul Azim ni oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Dijawab pada 13 Januari 2016. Dah lama dah. Hari ni 2022, dah 6 tahun dah jawapan ni. Jadi dia kata sini jawapannya adalah bid'ahkah? Soalan dia adalah bid'ahkah ucapan Sadaqallahul Azim? Maka jawapannya di sini dijawab oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Perkara ini khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang menganggap bid'ah kerana tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Manakala sebahagian yang lain menganggapnya sunat dan berpahala. Jadi ditarjihkan di sini oleh pejabat mufti bahawa amalan ini bukanlah bid'ah yang munkarah. Kami cenderung kepada pendapat ia dibolehkan, bahkan digalakkan. Mana boleh dan digalakkan kerana membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana juga ada disebut dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah. Ini disebut dalam surah Ali Imran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi kita baca Quran, kita membenarkan. Bila kita baca Sadaqallahul Azim, kita membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah itu. Maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Jadi ini jawapan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan, kata dibolehkan. Dibolehkan, bahkan digalakkan. Boleh saja, tak ada masalah. Kemudian kita lihat pula jawapan daripada Darul Ifta Mesir. Darul Ifta Mesir. Jadi saya bawakan satunya dalam bahasa Arab lah daripada Darul Ifta sendiri di sini. Fatwa yang ke-156 dijawab pada tahun 2014. 10 April 2014. Apakah hukum Sadaqallahul Azim? Kita membaca Sadaqallahul Azim selepas selesai membaca Al-Quran. Jadi ini dia punya terjemahan dalam bahasa Melayu. Ada juga di poster, satu poster. Hukum membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Okay. Jadi mudah kita baca di sini. Menurut Darul Ifta, saya ni nukilkan ya. Saya nukilkan daripada fatwa Darul Ifta lah. Lembaga fatwa di Mesir membaca Sadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran tidak termasuk bid'ah tercela yang harus ditinggalkan. Bahkan kalimah itu termasuk dari sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kenapa? Ia termasuk dari kalimah zikir. Memperbanyakkan zikirlah, seperti mana dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ada sebut. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, maka bacaan Sadaqallahul Azim dibolehkanlah berdasarkan fatwa Darul Ifta. Jadi ini poster ni daripada Harakah ID. Okay. Jadi saya bawakan ni adalah saya nukilkan sahaja pandangan-pandangan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan dan juga daripada fatwa Darul Ifta yang ke-156. Jadi di sini kita tidak ragu-ragu lagi bahawa membaca Sadaqallahul Azim dibolehkan, tidak menjadi masalah. Kalau kita nak menambah dengan tasbih tadi, alhamdulillah ada dalilnya tasbih tadi disebutkan dalam poster tadi. Jadi tidak boleh kita menyalahkan orang yang membaca Sadaqallahul Azim. Boleh saja, dibenarkan saja, tidak menjadi masalah. Dan bagus juga jika kita tambah dengan tasbih seperti mana poster di awal tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada penerangan dalam video kali ini. Dan juga tujuan video ini dibuat adalah supaya mudah para pembaca Al-Quran. Jika bertanya, maka sudah ada jawapannya di sini. Kalau ada yang bertanya lagi kepada saya akan forward sahajalah video ini bagi memudahkan jawapannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Share video ini kepada rakan-rakan yang lain dan juga komen, like dan juga jangan lupa subscribe channel saya. Semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.